Allah bagi rezeki, hidup panjang, orang tu confirm projek sana, orang tu singgah beli nasi lemak semua. Yang tu semua adalah rezeki yang Allah gerakkan pada setiap umat dan hambanya ini supaya berlakunya ekonomi di antara kita. Jadi kita tak boleh nak tuduh mana-mana pihak ni. Aku bukan saja mengata dekat T40, tapi aku mengata juga dekat M40, aku mengata juga dekat B40. Semua tu. BB40 pun dah hampa tahu susah lagu tu. Yang hampa gatai tak menikah 2-3 tu pasal apa? Pasal apa? Habak mai. Bila hampa dah menikah 2-3 susah lah. Kesianlah dekat anak bini. Dia ni tak boleh bagi pelajaran penuh. Bini tak boleh bagi segala duit market yang elok. Rumah tangga berkecai. Yang sedap hang. Itu salah satu contohnya sahaja. Okey? Jadi, berbalik kepada ayat itu tadi, maka berikanlah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Jadi, kerajaan tengah buat benda ini. Kerajaan tengah buat benda ini. Memberikan hutang dahulu ataupun dalam konteks ini, prihatin. Apa tadi? Badan Prihatin Malaysia? Nasional? Badan Prihatin Nasional. Prihatin itulah yang kerajaan buat untuk orang-orang yang di bawah ini, memberikan kemudahan kepada mereka. Jadi, lepas tu, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu. Ini yang kerajaan tengah buat. Kerajaan tengah sedekah balik. Kerajaan dah kutip segala teks kat kita, dah kutip segala tol kat kita, dah kutip segala itu, ini, ni, cukai sana, cukai sini. Lepas tu duit tu, inilah yang digunakan untuk memberi pulangan kembali kepada B40 dan M40 yang mana memerlukan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu itu lebih mengetahui akan nikmatnya apabila orang itu memerlukan duit daripada kita, berhutang dengan kita. Orang tu mesti malu punya, cik. Kalau siapa-siapa nak berhutang, tak tahu nak letak muka kat mana kalau nak berhutang tu, kan? Tambah-tambah lagi kalau orang kaya yang berhutang. Jadi kalau kita menyedekahkan dan kita menghalalkan hutang itu adalah lebih baik. Han tak maukah? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, kalau kita menyedekahkan dan menghalalkan hutang itu lebih baik bagi diri kamu jika kamu mengetahui. Apa ganjaran Allah tunjuk nak bagi kat kita? Wallahu alam, Allah tak sebut, tapi Allah sebut jika kamu mengetahui. Kita dah tolong dia keluar daripada jalan kesusahan dia. Lepas tu kita sedekah pula rezeki yang kita dapat tu, kita minta bagi tolong dia, kita sedekah pula. Allahu Akbar. Yang tu pahala tu usah kira lah. Allah kata jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita ni jadi lanun nak pi korek balik orang-orang susah punya duit tu, apa kehernya? Tak sah lah kita cari pasal. Mai pun dulu daripada keluarga susah. Lepas tu hampa dah bila orang-orang susah ni beli barang hampa, hampa tak ingat ke diri. Lepas tu bila hampa senang, hampa nak tendang balik mereka ni. Banyak hampa punya cantik. Mereka ni semua sanggup bergolok bergadai, simpan duit shilling, simpan duit celah sarontek, simpan sebelah sini. Punya yang nak beli, tolong kita ni semua. Kita tu termasuk akulah. Jual segala tudung, beg, apa semua, trepek, apa semua. Ni semua orang-orang yang tolong aku ni lah. Jadi aku terima kasih dekat hampa semua. Kerana hampa aku boleh duduk dalam rumah ini. Kerana hampa aku ada aircon. Kerana hampa aku boleh ada selesa. Tetapi kesemuaan ini juga Allah Ta'ala yang juga lorongkan, menjadikan rezeki kepada aku. Jadi aku bersyukur, Alhamdulillah. Dan aku teringat hari-hari macam manalah mereka keadaan mereka ni kadang-kadang kesian. Okey? Faham tak? Lepas tu aku ada satu lagi hadis kursi aku nak bincang dengan hampa. Di sini, ni semua pun berkaitan dengan kursi, berkaitan dengan COVID dan berkaitan dengan perwatakan kita apabila berdepan dengan benda-benda yang orang kata yang main daripada Allah, tapi kita seolah-olah macam ketika tu kita semua jadi kapiak. Kita jadi kapiak, kita tak teringat kata kita ni wujud dilahirkan, ditiupkan roh ke dalam badan kita, jasad kita oleh Allah. Dengar betul-betul hadis kursi daripada Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ni live nah, sallallahu alaihi wasallam
bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah firman. Hadis qudsi ni apabila ada dialog di antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ilham, tanpa wahyu, tanpa Jibril, berdialog. Okey? Aku berhutang kepada hamba-Ku tetapi dia tidak memberiku hutang. Allah kata sendiri, Allah firman sendiri, Allah berhutang dengan kita kerana Allah cakap, mana kata kita di bawah tanggungan Allah, maka Allah berhutang dengan kita dengan memberikan rezeki kepada kita. Allah berhutang. Hari-hari kita setiap saat itu ada saja dalam bentuk jenis semua Allah berhutang dengan kita. Dia berhutang nafas kepada kita, dia berhutang rezeki kepada kita, dia berhutang kesihatan kepada kita, dia berhutang kenikmatan kepada kita. Sebab Allah menjadikan kita, jadi dia berhutang dengan kita. Tetapi dia tidak memberiku hutang. Dan hamba-Ku telah mencelaku. Allah berfirman, Allah habaq dekat Nabi Muhammad, dan hamba-Ku telah mencelaku. Dahlah Allah bagi segala nikmat, tetapi hambanya pula cela. Kita cela, kita maki sana, kita keluh sini, kita macam-macam, kita bebai, kita hingak, kita bising pasal benda COVID ni. Bisinglah, bising tu, pung, tak kena saja. Kita mencela Allah. Kita mencela Allah tanpa kita sedari. Kenapa Allah kata begitu tu? Dan hamba-Ku telah mencelaku tetapi dia tidak menyedarinya. Ni sebiji firman Allah. Dia tidak menyedarinya. Dia berkata, alangkah malangnya masa. Alangkah malangnya masa. Padahal aku adalah masa. Kita kata malangnya masa. Malanglah kita ni semua. Oh, tak boleh keluar, malang. Kita nak itu, tak boleh, malang. Kita nak sini semua, malang. Kita nak buat meniaga jatuh, malang. Kuno-kuno kita nak bayar apa semua tu, tak boleh sebab bisnes tak masuk, malang. Kita kena bayar gaji ke orang, EPF lah, itulah, ini, malang. Kita kena tahu apabila Allah menyebut masa tu, di dalam masa tu banyak benda yang berlaku di dalam masa. Semua benda itu masa. Kita bernafas masa, kita solat itu masa, kita berjalan itu masa, kita membuat tindakan itu semua masa. Allah kata, padahal aku adalah masa. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka nescaya dia melipat gandakan untukmu dan mengampunkanmu. Jadi manakah di sini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita ni tak boleh mencela apa saja benda yang berlaku, kerana benda yang berlaku itu adalah masa, dan masa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, jangan kita jadi mereka-mereka yang kufur. Dan Allah pun dah kata, Nabi sendiri pun dah kata, azab kepada umatku ini akan lebih jauh buruk daripada azab umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan ini wallahu a'lam merupakan antara azab kepada kita. Kita mungkin tak ada banjir yang besar, kita mungkin tidak ada ledakan gunung berapi sampai menenggelamkan kota kita, kita tak ada penyakit yang orang kata tu pernah dulu tapi tidak direkod berapa kematian, tapi benda ini sedang berlaku di zaman ini, dan ini merupakan salah satu bala yang diturunkan, yang Allah kata dan Nabi kata juga adalah salah satu benda yang akan diuji umat-umat Nabi Muhammad. Jadi kita sekarang diuji oleh Allah, oleh masa. Maka janganlah mulut tu ceoi dan hati tu cepat sangat nak berkeluar benda-benda kata-kata yang akan memusnahkan balik kepada kita iman kita, tauhid kita, agama kita, mak bapak kita, anak-anak kita, laki kita, kita sendiri. Faham ke tak? Aku dah sebut pasal rukun iman, aku dah sebut pasal rukun Islam, aku dah sebut dah pasal surah Al-Baqarah ayat 280, hadis qudsi pasal mana itu dia COVID.
Dan apa kita sebagai umat Islam yang percaya bahawa kita ni adalah umat-umat Nabi Muhammad dan juga hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita patut buat? Orang dah lah susah, hampa pelingkuk pula buat masuk asam garam keping serai tomeh lagi ke atas. Duk cari duit dan juga rezeki. Ingat sikit, kadang-kadang orang-orang yang tadi aku saja buat kuih cara tu dengan hangat, dengan apa, dandanlah aku ni dalam kepala duk teringat kaedah. Ya Allah, macam manalah kaedah nak siapkan satu Tupperware ada 32 biji loyang tu sampai terbakar muka, perut, apa semua hangat semua. Nak siapkan satu loyang yang harga RM32. Itu nak bakar, nak susun, nak bancuh, nak apa, nak bukmai kat sini, apa semua. Nak cari rezeki. Itu kaedah. Tak apalah, aku dah fund dah dia punya capital. Ni yang duk tepi-tepi jalan tu, yang duk tunggu melengung, ada gerai yang tak berhenti, tak putus orang ramai pasal dia duk tempat strategik, dia LRT ke ataupun dia masak sedap ke, orang tahu dia masak sedap, tak putus orang duk beratok. Alhamdulillah. Macam mana pula gaya ada makcik tu yang tak ada orang mai pun dalam 3-4 orang beli nasi lemak, beli kuih tu pun bukan dia buat. Kadang-kadang orang mai letak di belas plastik tu dia punya duit. Lepas tu dia kena bayar kat orang yang mai letak kuih tu. Berapa dik sangat dia dapat? Kalau satu hari dia dapat dalam RM50, RM70, kalilah sebulan RM1,500 tu nak makan apa cik? Itu belum lagi kos dia nak buat, tinggal suku tu balik di rumah pula, anak bergedua, laki pun ada, apa semua kerja dereba tak cukup, nak makan apa? Jadi kalau kita tak dah duk kaya raya ni, nak pi rampas juga allocation mereka tu semua, pasal apa? Tak payahlah. Faham ke tak? Masa hang duk naik ski dulu dekat Saji, tunjuk beg Chanel tak pasal-pasal. Ada ke pi mau apa semua ski tu bawa beg Chanel besar tu? Apa ke cerita? Janganlah jadi orang kaya buta perut, tak pandai styling. Itu aku dah geram dah. Hang nak tunjuk hang main ski ke? Hang nak tunjuk hang ada beg baru? Hang ingat depa-depa yang tengok ni walaupun tak sekolah ni buta perut ke nak percaya? Depa duk gelak kik situ tahu walaupun depa ni buta perut. Walaupun depa ni miskin, depa tahu hampa punya penipu tu semua tu. Boh beg dalam tu buat apa? Oh, hari ni nak pakai apa? Tunjuk beg ni, tayang kot tu. Bila tangkap gambar beg tu mai ke depan. Kesemua yang direct tu beg semua mai ke depan. Tahu ni raya, buatlah lagu tu perangai lagi. Mai di rumah hihi open house, menyanyi, menari apa semua, bergolek lah semua di situ. Mai bila nak tangkap gambar raya, pakat-pakat cari, where's my handbag? Where's my handbag? Oh, where's my handbag? Tak tangkap gambar raya, pergi pegang handbag buat apa, bahlol? Tak kena mengena. Raya tu nak masukkan silaturahim. Penat aku buat ke semua jiwa ni nak tunjuk silaturahim antara orang kaya dengan orang miskin. Rapatkan, tapi hampa tetap nak buta perut. Nak tayang juga beg Kelly hampa tu masa tangkap gambar raya. Nak buat apa? Tak kena mengena. Patutnya raya tu, yang kaya-kaya tu pi masuk pendalaman, suar duit raya kat mereka tu. Bukan yang tangkap gambar raya pegang beg Kelly, pegang beg Chanel. Boh tahun depan tu, aku cukup benci macam tu tau. Ambil beg tu boh tahun depan ni. Kalau 10 orang ada perempuan situ, 10 nanti bubuh lagu ni. Pasal apa aku nak tanya? Pasal apa? Aku yang fashion designer pun meluat tengok, apatah lagi orang lain. Gila. Benda ni kita stop. Raya tahun ni, hampa buatlah lagi perangai tu. Hampa dah tak boleh buat. Pasal hampa apa semua tak boleh berjalan pindah. Ramadan ni pun kalau kata kerajaan kata kalau kita dah clear, aku sangsi benda tu akan clear. Hampa jangan pergi keluar di masjid, nak gatai ke tegak, nak pergi juga tarawih. Duk di rumah elok-elok. Benda ni tak akan clear. Buat masa terdekat ni, kalau hampa keluar lagi macam tu, sampai bila rantai ni tak akan putus? Sampai bila lah kita tak boleh raya? Tahun ni ke, tahun depan ke, berapa tahun? Sampai bila orang lain yang dah kumpul duit nak pergi haji tu tak boleh? Itu perkataan mampunya haji itu. Baru kita tahu rupanya Allah sebut kata sekiranya mampu. Kalau kita nak pergi haji, sekiranya mampu. Bukan mampu daripada duit ringgit, cik oi. Bukan mampu daripada duit ringgit.
Mampu daripada segi kesihatan, fizikal, dan juga kalau kata tak ada penyakit, pun mampu juga. Lah ni duit ada, fizikal ada, apa ada, boleh pergi buat haji. Baru kita tahu mampu tu sebenarnya dalam konteks apa yang Allah sebutkan. Aku nampak raya lagi tahun ni hampa semua pakai berderet, pakai helmet, ambil raya. Aku diberi penampak sekali. Buta perut. Raya tu konten dia lain. Tak pakai nak menayang masing-masing. Faham tak? Lepas tu aku baca lah, aduh, bukanlah mereka ni nak jarum aku, tak. Tapi aku baca tweet ni lah, DM mereka screenshot hantar kat aku yang untuk tweet apa semua tu. Para artis ni boleh tak jangan jadi buta perut sangat tu tak? Hampa tu memang dah siap sedia buta perut. Akai botang mana? Bila jadi benda lagi ni, lagilah hampa tu jadi buta perut. Makan apa cek? Semua hitam ke? Nyanyi tak sampai berapa tahun, simpan kereta apa semua. Nak buat apa kereta tu? Dulu tak ingat ke hampa duduk flat? Tak ingat ke mai mana-mana dulu ni? Jangan berjelaga apa semua. Kalau hampa buat perangai gitu, hampa tak buka mulut hampa yang pekong tu, tak apa. Duk sengap-sengap. Kalau tak boleh keluar benda yang elok, duk sengap-sengap. Jangan duk cueh sana. Jangan tunjuk kata dalam ni kosong. Bising saja sebenarnya. Jangan duk diam. Bila kita punya kehidupan ni penuh dengan expenses, hantar 10 anak tu pergi sekolah mengaji, sekolah tinggi yang yuran sampai berapa puluh ribu, ratus ribu tu. Kalau kita ni duk rumah besar macam ni, lepas tu hutang sana, hutang sini, hutang sana, tu lah beg pun tak bayar habis. Tu pun kalau beg tu original. Kalau beg yang beli pada China pun kurang-kurang, kalau beg asal harga 25,000 dekat China tu, kalau grade A pun main-main dekat 4,000 juga. Kalau kita dah biasa hidup macam tu, kita create kehidupan kita macam tu, bila mai benda yang tiba-tiba mengejut ni, memanglah kita jadi bercempaka, takut. Apa aku nak makan ni? Apa ni semua? Memanglah tak cukup. Orang lain yang duk pakai telefon Nokia yang tak ada gambar, tak ada apa tu, macam mana ceritanya? Kita ni yang tak lingkup, dia duk beli sampai 2-3. Satu yang ni. Satu ni untuk bisnes. Yang ni untuk tu. Yang ni untuk ni. Bila dah jadi begini, memanglah hampa yang paling cemas sekali. Sebab apa? Hampa pun duduk atas hutang yang paling banyak daripada orang yang duk meniaga nasi lemak tu. Dia pun cash. Kita hutang. Paling-paling yang hampa boleh buat pun ialah macam kes aku. Paling-paling boleh buat pun, yang hampa boleh buka mulut mula-mula pun ialah minta tolong kerajaan kalau boleh turunkan sikit rate untuk EPF potongan daripada pihak majikan. Sebab lah ni dah turun 7% kan dekat staff. Yang staff akan carumkan 7%. Majikan akan stay. Minta tolonglah kat kerajaan. Tak lama, setahun saja. Buat turun sikit saja peratus. Itu yang patut kita mula-mula minta. Bukan minta segala peruntukan khas. Ni peruntukan apa? Dah nama pun bos kan. Masa hampa kaya dulu tak ingat staff-staff semua. Hampa tak ingatlah kata mereka ni yang duk tolong hampa meniaga apa semua. Hampa tak ingatlah segala makcik-makcik ni semua yang duk beli tudung lah, apalah, slipper lah, kasut lah, minyak wangi lah, pun cuci muka lah, apa semua. Mereka ni lah nak beli. Kalau mereka nak beli yang segala mahal-mahal tu, memang kita tak boleh. Sebab yang mahal tu kita yang duk beli. Yang mereka ni yang duk beli barang kita yang murah tu. Dan kita buat murah pun sebab kita nak suruh mereka beli. Dan mereka ni adalah 40% B40, 40% M40. 80% population Malaysia itu datang dia daripada golongan yang beli barangan kita. T40 itu, T40 kan? T40 itu adalah 20% saja. Jadi, kekayaan yang kita ada lah ni untuk orang yang kaya tu mai daripada sana melalui keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila kita terjadi yang benda macam ni, mereka tak boleh beli barang kita, mereka nak makan pun tak boleh, kita nak marah mereka. Apa ni punya akal? Ai, suun betul lah. Kalau kita memang dah kaya masa mereka beli barang kita dulu, sebab tu macam aku kata kemarin, beda sikit untuk hari-hari hujan. Apa pun dalam bisnes, kita kena ada 6 bulan sustainable amount of money to run in case anything happen. Tu namanya bisnes. Masa untung, kita untung. Orang lain kerja gaji, dia tak untung. Kerja macam tu je lah. Tapi kita untung lagu ni. Bila kita untung lagu ni, kita kena ambil lah untung sikit tu bawah meja. In case bila main besok kita tak untung, hak bawah meja tu keluar balik. Pakai. Nak ikut sopan saja kita ni dengan siapa-siapa. Dengan apa 40-40 tu semua. UB40 kah? Yang tu kumpulan nyanyi kan? Faham ke tak? Orang nasi yang jual tu semua pun macam tu lah. Kenapa kita tak perasan? Kita duduk dalam cermin gelap kereta kita. Kita tak perasan, kita tak tengok pun tepi kiri kanan tu. Macam aku selalu pergi kerja pagi-pagi, aku tengok kiri kanan tu, Allah hai, bapak duduk di depan. Lepas tu depan bapak ada anak, yang tu yang besar sikit lah, boleh duduk dalam raga. Belakang bapak ada anak umur 6 bulan, duduk tersepit antara mak di belakang. Duduk atas motor dalam hujan. Tengok sikit di luar cermin tu apa. Di luar cermin kereta Porsche hampa tu, di luar cermin kereta Vietnam. Tengok siapa yang tak luar tu. Kemungkinan orang yang tak luar itulah yang duk beli barang kita. Yang kita duk viral, yang kata benda tu bagus, art ni semua, apa semua, kan? Faham ke tak? Orang yang B40, M40 tu bayar ke hampa sampai 3,000 lebih nak buat review dalam IG hampa. Bila orang tu susah, hampa tak mau tolong dia. Hai, gila ke apa? Aduh, ya Allah. Tak malu ke apa? Jadi kita kena tengok orang yang tunggu bas, orang yang naik LRT, orang yang balik pukul berapa, nak ciao masak lagi, anak sebut besok nak pi apa semua. Bukan mereka mau jadi hidup lagu tu, cik. Mereka pun tak mau. Mereka pun nak macam kita ni, duduk dalam kereta aircon, tutup apa semua, elok selesa. Dalam tu ada muzik, ada TV, ada cikedis, ada apa semua. Bukan mereka pun mau, mereka pun teringin. Tapi adakah mereka keluar kata, oh gini. Gini. Mereka tak kata pun. Mereka kata, cukuplah dengan rezeki yang Allah bagi kat kami. Kami bersyukur. Ada apa-apa yang best kah? Ha? Faham tak? Kita ni dalam hati ni kena ada belah sikit. Tak belah tu bila tengok orang tu belah balik. Teringat dulu kita ni lagu mana, main pada mana. Aku ni dulu masa belajar tu, duit dalam BSN tu tinggal RM5 4 kupang. Nak berkeluar paling-paling sikit RM10. Tak boleh. Kalau aku boleh tumbuk mesin tu, ambil yang RM5 tu pun jadilah masa ketika itu. Bila Allah dah bagi rezeki, kita kena syukur. Kita kena ingat dekat orang yang ketika ini, masa ini di dalam tempat kita dahulu. Jadi kalau hampa tak mau rasa kecut perut bila terjadi benda macam ni, kita kena bermuhasabah diri. Faham ke tak? Belas ihsan kepada orang lain. Jangan kita duk tokok tambah benda-benda tu. Jangan kita duk tanya awal lagi kot. Apa tadi yang kita nak cakap tu dah hamba main, saya takut saya lupa. Awal yang duk jauh sangat. Apa yang tadi poin-poinnya? Baru 14 hari kot. Baru tak sampai 2 minggu lagi. Tak sampai 2 minggu lagi kita diuji sebegini, kita dah menggelupok, dah minta, tak tahu nak minta kat siapa dah. Seolah-olah Allah tu tak ada, tak dengar. Seolah-olah depan mata kita adalah kerajaan tu saja sebenarnya yang boleh buat kepada kita. Sedangkan cuba tengok keliling dalam rumah hang tu.
ada washing machine, ada peti air berapa pintu, ada dapur, ada itu, ada sofa tempat tengok TV tang sana. Sagi sofa sini nak buat cerita lain pula. Sagi ada bilik makeup pula asing, ada bilik wardrobe pula asing. Gitu pula. Tudung jangan cakap lah daripada hujung ni sampai hujung ni semua colour pun ada. Kasut jangan cakap lah daripada hujung ni sampai hujung ni semua ada. Orang susah, apa daripada? Bercatu, cik. Bercatu. Takkan mereka nak makan macam tu saja. Tu anak-anak duk melangut kepada mereka tu. Mak, hari ni kita makan apa? Bapak teringin tengok budak tu makan aiskrim. Bapak nak jawab apa? Macam itulah juga aku maki semua ni anak-anak aku ni. Kena ingat, inilah masa dia. Inilah masa dia. Sebab hampa lahir-lahir senang. Macam mana aku nak try bagi hampa susah pun, aku pun tak tahu macam mana. Sebab itulah umar tu aku hantar tepi asrama. Biar hang susah sikit. Betul tak? Bercatu, cik. Bercatu. Tapi aku nak buat macam mana? Takkan aku nak tolak rezeki Allah bagi. Macam aku cakap tadi. Yang aku punya tisha tu pun tak hadam lagi dalam perut. Dah lepas tu, dah tak hadam lagi, tak lepas lagi kot lubang bawah tu. Dia pun buat mai dah. Bukan kata aku yang tunjuk tu, kata aku ni kaya apa semua, tak. Aku tunjuk itu rezeki. Contoh dia. Tudung kalau daripada Johor, kalau diikat boleh sampai ke Perlis. Tudung saja. Ni tudung mereka tu adalah 3 line. Pakai yang ni, basuh satu, satu lagi kau nak pergi makan kenduri. Kering ni pakai ni, basuh yang tu. Basuh yang ni, yang kering tu pakai pula macam ni. Tu pun herot, pakai pun RM10 saja. Apa nak cerita sekarang ni? Baiklah, ni kita dah nak sampai sejam lagi kawan. Aku nak tanya hampa. Lepas ni kita akan buat satu lagi session di mana mungkin aku boleh baca dan kita akan sembang dengan betul. Ataupun kalau aku tak larat, mungkin aku tak buat. Tapi apa rasa macam mana? Hampa mau lagi ke lepas ni tak cukup ke? Lagu mana ke? Sebab kita ada beberapa minit saja lagi. Okay, sebab aku pun tak puas hati sebab tak apa nak boleh baca ni semua ni. Okay, Jad, apa good tu mau ke tak mau? Tak good, tak ada komen, tak ada apa, semua good. Topik KWSP. Okey. Okey. Jadi kalau kita nak pergi dengan selebihnya, tolong tosh sikit tu hangat. Kita nak pergi selebihnya, insya-Allah kita akan sambung lepas ni, okey? Jadi terima kasih. Kita sambung sat lagi kemudian, mungkin lepas ni tak orang nak masuk tak banyak pun aku tak kisahlah. Janji aku dah lepas dah segala apa dalam dada tu pun tak lepas penuh lagi. Cuma nak lepas. Jadi aku ni pun duduk dalam dah buat bisnes 30 tahun. Hidup 49 tahun. Baru first time ni lah. Second time lah Allah nak uji. Tapi ini yang Allah tidak uji kepada aku, tapi uji kepada keseluruhannya, amnya. Maka aku rasa macam Allah, selama-lama aku hidup adalah diuji 2-3 kali. Tapi janganlah kita macam lagi 49. Kalau dia uji, kalau aku kumpul-kumpul dia uji pun tak sampai setahun masa yang diuji kepada aku. Lebih 48,5 tahun tu punya aku duduk seronok apa semua, dengan maghrib pagi sihat apa semua. Ini pi sana pi sini, pi market beli sana, pi London, pi Paris, semasa tu gedebuk-gedebuk seronok. Tak ingat masa itu pun ingat. Kita kena ingat dia selalu, walaupun kita dalam seronok, dalam susah. Dalam seronok lagilah hampa kena ingat. Susah tu memang automatically. Seronok ni kita kadang-kadang kita senang lupa. Yang keseronokan itu sometimes benda tu boleh menjadi kesukaran. Tapi kita kena ingat. Macam aku ni tak boleh pergi ke mana. Tapi tak apalah, tak bising pun. Tak adalah kata nak riau sana sini-sini. Sebab kita dah buat plan. Kita dah buat plan. Kita dah tawakal. Kita dah apa. Lepas tu kita berserah kepada dia. Apa nak jadi ke? Apakah nak mati ke? Siapakah nak berlingkup ke? Apalah. Kita sebab itu ada senjata yang Allah bagi, iaitu doa. Bila kita ada senjata iaitu doa, kita yakin Allah akan menolong kita. Iman kita perfect. Faham ke tak?
Okey, baik, kita akan jumpa. Mungkin cik akan break 5 minit lah kot sebab hangat berpeluh ni. Okey. Baik, Assalamualaikum. Kita jumpa sebentar lagi.